Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha dalam menerima ketentuan-Mu, jadikan kami sabar dalam menerima ujian dari-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Bagi memula dan memuliakan pertemuan ini, marilah kita membaca Ummul Kitab. Moga-moga ada keberkatan. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kembali bertemu dan bergabung di dalam program Minda Imam Besar Kuliah Duha Perdana yang dibawakan oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita untuk musim yang ketiga ini mengguna sebuah kitab yang asalnya daripada kitab bahasa Arab Al-Wasiyatu bi Ba'di Sunan Shibhil Mansiyah, ataupun 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Buku ini merupakan susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh, Arab Saudi. Banyak manfaat kita telah dapat daripada perbicaraan buku ini, iaitu sunnah-sunnah yang Nabi buat tapi kita sendiri selaku umatnya jarang-jarang sangat dapat lakukan. Minggu lepas kita bercerita tentang sunnah-sunnah Nabi berkaitan dengan azan. Kita dah baca 5 hadis dalam 2 subtopik yang berbeza, iaitu tentang menjawab azan dan juga iqamat, dan tentang tuntutan berselawat kepada Nabi dan meminta wasilah untuk baginda selepas sahaja selesai azan. Dan kita dah pun membahaskan azan adalah syiar dan dia mesti diraikan dalam pelbagai bentuk ihtifal, iltizam dan juga itmam. Secara meriah, dilakukan secara iltizam dengan komitmen, dan mestilah itmam sesempurna mungkin. InsyaAllah pada pagi ini kita beralih kepada satu bab yang baru, bab yang kelima, pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat. Muka surat 29. Untuk sunnah-sunnah berkaitan solat, ada 24 subtopik dalam sunnah berkaitan solat ini. Permulaan pagi ini kita bicara tentang sutrah. Nanti dia ada perbahasan sunnah tentang memakai sepatu di dalam solat. Aturan saf bagaimana, kita melihat apakah bacaan-bacaan Nabi di dalam solat. Apakah zikir-zikir yang Nabi amalkan khusus dalam ritual solat. Dan ini semua kita akan bahaskan. Untuk subtopik pertama pagi ini adalah tentang menghadap sutrah. Menghadap sutrah, iaitu pembatas solat. Ada 7
hadis dan juga 3 asar yang akan kita sama-sama lihat di dalam perbahasan bab ini. 7 hadis, 3 asar. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap sutrah ataupun pembatas solat. Tuntutan menghadap sutrah atau pembatas semasa solat disebutkan dalam banyak hadis sahih. Tuan kitab hanya menyebut sebahagiannya saja. Pertama, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarina." Jika salah seorang di antara kamu semayang, jangan biarkan orang lalu di hadapan kamu. Jika orang itu tidak menghiraukan, perangilah dia, kerana dia bersama syaitan yang mengiringinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu kita nak berikan teguran, nasihat kepada orang yang nak lalu lalang depan orang semayang ini. Dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, ada ditambahkan bahawa haram bagi seseorang lalu di depan orang yang sedang semayang jika di hadapan orang yang semayang itu telah ditandakan dengan sutrah. Maknanya dia dah buat satu penghalang untuk tak benarkan orang lalu. Berdasarkan riwayat daripada Abu Al-Juhim Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alayh lakana an yaqifa 40 khairan lahu mi an yamura baina yadayh." Kalaulah seseorang itu tahu betapa beratnya dosa akibat berjalan di hadapan orang yang sedang semayang, nescaya dia akan berdiri selama 40. Dia tak sebutkan tempohnya. Lagi baik daripada dia berjalan di hadapan orang yang semayang. Hadis Bukhari. Kata Abu An-Nadar, salah seorang daripada perawi hadis ini, dia tak sure sama ada 40 itu adalah 40 hari, 40 bulan ataupun 40 tahun. Artinya berdiri nunggu orang habis semayang itu jauh lebih baik. Dengan catatan orang itu telah pun meletakkan penghalang. Kalau dia tak letakkan penghalang, it's not our problem. Sebab kita tak tahu pun dia semayang. Ingatkan dia termenung. Mana kita tahu. Kalau kita dah letak sutrah, tapi masih lagi ada orang, dia lalu juga. Bagaimanakah keadaannya? Baik. Sunat hukumnya, orang yang sedang semayang menggunakan penghalang ataupun sutrah, bila orang nak lalu juga dekat dengan dia, sunat dia menahan orang itu. Buat roadblock. Dengan catatan dia ada penghalang. Kalau you tak ada penghalang, maka samalah seperti marshal tak ada kebenaran menghalang kenderaan. Tak dibenarkan. Hanya polis saja yang boleh menahan orang di traffic light. Artinya mesti ada penghalang baru boleh hadang orang lalu. Kalau tidak, ianya satu kesalahan. Ada satu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa' fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Kalau kamu sedang semayang dalam keadaan ada penghalang ataupun sutrah yang boleh menghalang manusia, tiba-tiba ada juga orang yang nak melintasi kamu, hendaklah kamu falyadfa', kamu hendaklah tahan orang itu. Dan jika dia degil, kita buat roadblock, dia cilok pula ikut lengan bawah kita misalnya, maka hendaklah dia diperangi. Perang ni bukan makna cabut pedang sembelih dia, tak. Mana tegas sikit lagi dengan dia, mana hendaklah kamu keras sikit tolakkan kamu ataupun halangan kamu itu. Apa sebab? Fa innama huwa syaitan. Sebab yang melintas itu bukan lagi orang, tapi setan, kata Nabi. Itu bukan orang, setan. Kalau orang, dia faham. Orang tengah semayang, nak lalu buat apa? Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sekali lagi, catatannya adalah mesti ada sutrah.
Kalau tak ada sutra, jangan nak buat roadblock. Timbul perbahasan, kalau orang tu semayang tak letak sutra, guna gaya. Adapun orang yang tidak meletakkan sutra di hadapan, maka dia tidak berhak untuk menghalang orang lain yang melintas di hadapannya kerana dia telah mencuaikan haknya dengan tidak memasang sutra. Ini rujuk dalam kitab Al-Mu'tamad. Timbul persoalan yang sering ditimbulkan. Kalau kau datang masjid semayang berjemaah dengan Tok Imam, kena tak letak sutra? Ini selalu orang tanya soalan. Jawapannya tidak. Kalau datang semayang di masjid, semayang subuh, semayang zuhur, semayang Jumaat, semayang apa, itu tak perlu. Kerana sutra makmum adalah termasuk dalam sutra imam. Yang kita maksudnya makmum tidak perlu letak sutra, dan kalau ada orang melintas ketika dia sedang semayang beramai-ramai itu, tidak menjadi kesalahan. Ini biasa berlaku di Mekah misalnya. Itu tak boleh nak buat apalah. Suasana sempit, kita salah target. Misalnya ada orang dia tawah, dia salah nak berdiri sah. Berdiri rupanya dekat dengan tempat keluar daripada kawasan zon imam. Dah dia kelang kabut. Terpaksalah dia menggagau mencari orang dah rakaat pertama ketika itu. Tetapi tidak boleh melintas di hadapan imam. Sebab imam itu adalah sutra kita. Kalau kita lihat dalam kitab I'anatul Talibin Bughiyatul Mustasyidin, ada jelas disebutkan sutra bagi imam adalah sutra bagi makmum. Justru dalam keadaan yang terdesak. Sebagai contoh, kita tengah semayang, wuduk batal kerana sebab hadas, keluar angin, dubur dan kubul misalnya. Takkan kita nak keras berdiri tak boleh semayang. Kita dah hadas. Jadi tak boleh, kita kena keluar daripada saf. Maka dalam keadaan terdesak, disebabkan terbatalnya wuduk dan terpaksa melalui laluan makmum yang lain untuk kita nak mengambil wuduk semula di belakang dan tidak ada jalan lain, maka boleh lalu. Dan tidak boleh dihalang oleh makmum. Cuma kita kalau batas semayang, duduk saf depan, nak keluar daripada saf mesti ada SOP. Bagaimanakah peraturannya? Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, "Idza ahdatha ahadukum fi salatihi falyakhudh bi anfihi thumma liyansarif." Kalau kamu tengah semayang, tiba-tiba keluar angin, hadas berlaku ketika semayang, kamu hendaklah keluar dengan cara falyakhudh bi anfihi, picit hidung. Itu tata caranya. Keluar pegang hidung. Pegang hidung keluar. Itu SOP-nya. Dan segeralah summa la yansarif, dan keluarlah daripada saf. Maknanya puan-puan tuan-tuan duduk saf depan, sujud batal. Misalnya keluar angin, dah berumur ni macam-macam lah, keluar angin. Baru rakaat pertama. Ada 3 rakaat lagi ni, sembahyang isyak contohnya. Diri takkan keras begitu. Jadi nak keluar boleh. Sebelum keluar, pegang saja hidung. Pegang hidung, jalan saja. Hanya orang tak mengaji saja akan marah kita lah. Dia keluar lalu depan orang, dia tak mengaji. Dia tak boleh nak buat apalah. Apa tujuan disuruh SOP-nya? Ini bukan SOP MKN, tak. Ini hadis. Ini hadis daripada Abu Daud. Pegang hidung keluar ini, kata ulama, supaya para jemaah tidak bersangka buruk dengan kita. Maknanya tak ada orang jadi tak khusyuk pula semayang sekarang. Mungkin orang menyangka dia ni hidungnya berdarah. Hidungnya berdarah. Sebab itu Nabi suruh pegang hidung, bukan suruh pegang punggung. Kalau keluar pegang punggung, orang tahu, dia lah tadi ni. Orang tahu. Kalau pegang hidung, orang akan kata, oh dia bleeding agaknya, running nose ke apa begitulah agaknya ya. Dan hikmah ini ada diulas oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' Saghir dengan begitu panjang lebar sekali. Wa dzalika anna sahibal hadath rubbama yataharraju minan nasi yakhrujuna min salati bihadha sabab. Oleh itu orang yang berhadas, Nabi nak pelihara maruah dia.
supaya orang tak adalah menuduh dia ni buang angin sampai menimbulkan bau yang tidak menyenangkan ke apa. Biar orang menyangka dia keluar sebab hidung dia berdarah. Begitu sajalah. Selesai. Seterusnya kita baca hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Seterusnya menurut Musa bin Talhah radhiyallahu anhu, daripada ayahnya Nabi SAW ada bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhkharatir rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalika." Jika salah seorang di antara kamu meletakkan sesuatu seperti setinggi kayu pada pelapik unta, itu istilah untuk muakhkharatir rahli dia panggil. Macam saddle, tempat duduk pelana unta. Kuda ada dia punya saddle, unta pun ada dia punya saddle ataupun pelana. Pelana tu dia ada macam satu muakhkharatir rahli, ada satu kayu pada pelana itu. Ini kita akan terangkan nanti. Maka jadikan itu sebagai sutra, silakan salat dan jangan kamu menghiraukan siapa yang lalu di belakang. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Seterusnya hadis yang ketiga daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswadu." Jika salah seorang daripada kamu semayang, dia dianggap mempunyai sutrah jika di depannya ada benda setinggi kayu bahagian belakang pelapik unta. Namun jika di hadapannya tidak ada penghalang sutrah setinggi kayu bahagian belakang pelapik unta, maka solatnya terputus jika ada keldai, lalu wanita dan anjing hitam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyebabkan NGO perempuan wanita marah. Kenapakah Nabi sebut kalau orang perempuan lalu batal semayang? Dahlah batal, sama tarahkan koma ni dengan anjing hitam saja. Dah tak ada binatang lain. Ada yang marah-marah bila Nabi sebut kalau tengah semayang tak ada sutra, lalu 3 perkara: keldai, perempuan, anjing hitam, batal semayang. Itu yang orang fahamkan. Ini kita nak jelaskan pada pagi ini. Ada satu riwayat lain daripada Abi Hurairah, disebutkan yaqta'u salata al-mar'atu wal himaru wa kalbul aswad wa yaqi dzalika mithlu mukhiratir rahli. Melintasnya wanita, keldai dan juga anjing hitam boleh memutuskan semayang. Dan itu boleh dielakkan jika kamu menghadap pada benda yang tinggi yang disebutkan oleh Nabi mukhiratir rahli. Ini hadis riwayat Muslim. Pertama, perkataan yang Nabi gunakan iaitu yaqta'u. Kalau dalam hadis muka surat 30 ini, baris yang ketiga tu disebut fa innahu yaqta'u. Tuan-tuan puan-puan garis bawahkan perkataan yaqta'u. Tuan kitab penterjemah menterjemahkan terputus. Muka surat sebelah tu, solatnya boleh terputus. Kita nak jelaskan pada pagi ini, bukan bermakna terputus itu maknanya semayang batal. Tidak, bukan batal. Kata para ulama, kalimat solatnya terputus ini bukanlah makna semayangnya batal atau tidak sah, tetapi maknanya adalah terganggu ataupun terputus dari kekhusyukan, ataupun terputus daripada galiknya sedang semayang tadi. Arti khusyuk kita itu jadi hilang, maka terputuslah hubungan kita dengan Allah. Itu maksudnya. Apa sebab? Ulama membahaskan.
Ketiga-tiga perkara yang Nabi sebut ni dia ada tarikan dia. Keldai, wanita, anjing hitam. Apakah tarikan dia? Tarikan fikiran. Orang zaman dulu, bila dia melihat keldai lalu, keldai ini zaman dulu, dia kebiasaannya membawa muatan dagang. Jadi tengah semayang, tak ada sutra, keldai lalu. Orang jadi mikir, banyak duit mamat ni. Ambil lagi barang order. Apa? Jadi ke dia berniaga? Dia jadi mikir. Dia jadi berfikir. Mungkin kita sekarang, yang lalu depan kita, kontena misalnya bawa barang. Ataupun lori barangan-barangan membawa dagangan. Kita jadi berfikir. Lori itu pula ada pula gambar tokek dia tersengih pada body lori itu. Kaya mamat ni, dah dalam TV jual itu jual ni, lori. Kita jadi terputus khusyuk, bukan terputus sembahyang, bukan batal. Begitu juga wanita. Kenapakah wanita itu? Tarikan pada dia lah. Wanita ni apa juga bentuk pakaiannya, apatah lagi tak lengkap pakaiannya, memang akan menjadikan orang mikir-mikir, dia berfikir. Dan itu manusiawi, kita bukan malaikat. Selama manusia ada nafsu, dia berfikir. Lawa, cantiknya, nampak muda, benda-benda begitulah akan bermain dalam fikiran dia. Itu yang makna sembahyang atau solat terputus, bukan batal. Dan anjing hitam ini, anjing hitam ni dia ada kena-mengena dengan jelmaan syaitan. Ini sabit dalam banyak hadis. Ada satu riwayat, mabalul aswadi minal ahmari minal asfari minal abyad. Kata Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu, aku bila dengar hadis, bila Nabi sebut orang perempuan keldai dengan anjing hitam lalu jadi semayang rosak, aku tanya kepada Abu Zar, mabalal aswad, apa anjing hitam je Nabi sebut? Kenapa tidak sebut ahmar, asfar, abyad? Kenapa Nabi tak sebut anjing yang warna merah, anjing warna kuning, anjing warna putih? Kenapa anjing hitam saja? Spesifik. Maka jawab Abu Zar, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani. Awak punya soalan sama macam saya punya soalan pada Nabi dulu. Saya dengar hadis ini, saya pun jadi tertanya, saya tanya kepada Nabi. Maka Nabi menjawab, al-kalbul aswadu syaitanun. Kata Nabi, anjing hitam adalah syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya tidak berhajat nak menerangkan tentang anjing hitam ni, nanti tajuk kita lari sutrah cerita anjing saja pada pagi ini. Tapi ini ada perbahasan-perbahasan daripada para ulama. Tapi anjing hitam memang rare. Puan-puan tuan-tuan jarang nampak anjing hitam. Kucing hitam biasa. Orang panggil beredi, kucing hitam biasa. Anjing hitam memang payah. Maka kalau ada, rare. Baik, balik kepada hadis ni tadi disebutkan. Kalau siapa yang ada satu alat penghalang setinggi muakharatir rahli. Kata Imam An-Nawawi, tuan-tuan puan-puan garis bawahkan perkataan akhiratir rahli itu. Surat 30 baris kedua hadis tu, perkataan akhiratir rahli. Sama juga hadis yang kedua tadi, perkataan baris pertama mithla muakharatir rahli. Itu mustahak. Dia punya key point besar di dalam hadis ini adalah muakharatir rahli. Muakharatir rahli ni kata Imam An-Nawawi adalah saddle ataupun pelana yang biasanya duduk di belakang haiwan. Ini ada disyarahkan dalam syarah Sahih Muslim. Dan tinggi pelana haiwan tunggangan ini sekira-kira 1 kaki lebih. Dia punya ketinggian dia. Ataupun lebih kurang dalam antara 40 hingga 60 cm. Dan perkara ini pernah ditanya kepada Atha rahimahullah.
Yang mana Ibn Juraij bertanya, kam muakhiratir rahli alladhi sa'ala innahu yasturul musalli. Qal qadaru zira'in. Orang tanya kepada dia berapa tinggi pelana haiwan tunggangan yang dijadikan sutrah untuk semayang. Maka Ata menjawab, kira-kira 1 hasta. 1 hasta ini, cara puan-puan tuan-tuan nak kira sutrah ini, dia mulai panjang start lengan kita. Start daripada siku sampai hujung jari. Ini 1 hasta. 1 hasta. Kurang lebih 45 cm. Kalau pembaris pendek, 30. Jadi agak-agaklah. Benda yang nak jadikan penghalang itu adalah 1 hasta lah kiraan kita. Baik. Timbul persoalan. Kalau guna benda yang tingginya kurang daripada 1 hasta ataupun 2/3 hasta saja. Contohnya kita gunakan batu, kayu, hand sanitizer misalnya, letakkan di hadapan, boleh ataupun tidak? Jawapannya, boleh memakai benda-benda itu sebagai sutrah selama benda itu boleh menghalangi ataupun orang tahu secara common sense ini penghalang. Ini penghalang. Orang tengok, orang tahu. Ini dia nak halang orang lalu. Nak membataskan orang. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Al-Auza'i, Imam Ahmad Asy-Sya'bi dan juga Imam Nafi'. Kata Abu Sa'id, kami dulu biasa bersutrah dengan panah ataupun dengan batu ketika sembahyang. Ini boleh rujuk dalam Fathul Bari Ibn Rajab. Bahkan puan-puan tuan-tuan nak buat sutrah guna handphone pun boleh. Boleh. Handbag pun boleh. Cuma standby hilang sajalah. Kutu ramai. Kita bukannya kenal. Time kita sujud, angkat sebelah tak ada dah handphone. Apa kebas dia kutu dah. Baik itu macam sekarang, sutrah, ini saya bawa contoh. Kita di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1, kita dapat sumbangan daripada pihak BSN, Bank Simpanan Nasional, jiran kita sebelah ni. Dia beri hadiah kepada jemaah kita. Benda ni kita ada, letak ada standby. Haram sekali orang guna. Orang pun tak tahu apa kerja benda ni. Ini dah terangkan, bolehlah guna lepas pada ni. Ini namanya sutrah. Banyak di pasaran pun ada jual. Tapi sebab benda ni dia tak mesra mobile. Benda tak boleh lipat-lipat. Malas lah orang bawa kulu kile. Banyak masjid yang saya pergi dah pun menyediakan sutrah begini. Tapi ialah knowledge tentang sutrah ni agak kurang. Jadi inilah bendanya, ada jual di pasaran. Kalau tak ada benda ni pun boleh gunakan apa sahaja benda-benda. Tapi nanti saya akan terangkanlah. Ada do's and the don't juga. Ada benda yang kita tak boleh guna dan ada benda yang boleh digunakan. Baik. Seterusnya kita baca hadis. Kita baca dulu, nanti kan kita akan syarahkan. Hadis yang keempat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumal 'idi amara bil harbati fatud'u baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dhalika fi safar faman thumma ittakhadhaha al umara'u. Jika Nabi berangkat pada hari raya, baginda akan perintahkan supaya tombak dipacakkan di hadapannya. Baginda semayang menghadapnya bersama makmum di belakang. Baginda turut melakukan seperti ini semasa bermusafir. Lalu dijadikan juga ikutan oleh para khalifah bila baginda tidak ada. Ini hadis Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dalam hadis Ibnu Umar terdapat penjelasan yang menunjukkan persambungan membuat sutrah tersebut, iaitu ucapannya setelah menyebut tombak dan terus beliau lakukan ketika musafir. Ini teknikal hadis sajalah. Hadis yang kelima daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadu ay yajtaza baina yadayhi falyadfa fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun." Jika salah seorang di antara kamu semayang menghadap sutrah yang menghalangnya daripada manusia,
Jika ada seorang hendak melintas di hadapannya, tegahlah dia. Jika dia tetap juga melintas, perangilah dia, kerana dia itu syaitan. Hadis Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Orang-orang yang anti Nabi, dia akan kata zalim Islam ni. Orang melintas pun fal yuqatilhu, suruh bunuh, tak pernah sabar. Ini bahasa keras nak menunjukkan you kena firm, kena tegah. No is no. Orang tu nak lalu juga, no. Itu yang disebut perangilah, bukan suruh perang. Tak. Mesti firm. Jangan yelah, lalulah. Tak boleh. No is no. Sebab kita sedang semayang dan kita letak penghalang. Hadis ke-6 dari Sahal bin Sa'ad katanya, kana baina musalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal jidari mamarru syatin. Jarak antara tempat semayang Nabi dengan dinding. Ini salah satu daripada penghalang dalam semayang adalah dinding. Lepas tu cari dinding. Tapi jaraknya adalah jangan lapang sangat. Jaraknya seukuran laluan kambing. Jadi tuan-tuan perempuan sehingga semayang di RNR ke di Surau Petronas mana-mana, cari dinding kalau tak ada sutra. Tapi jangan terlampau rapat, kan tak boleh sujud pula macam semayang jenazah. Dan jangan jarak sangat. Kau faham. Jadi cari jarak yang kira-kira bolehlah kambing lalu. Kambing. Seukuran laluan kambing. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang ketujuh daripada Sahal bin Abi Hasmah, telah sampai berita kepadanya bahawa Nabi pernah bersabda, idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Jika salah seorang di antara kamu semayang menghadap sutra, hendaklah dia mendekatinya sehingga syaitan tidak memutus solatnya. Tapi dekat, jangan macam semayang jenazah, kira-kira laluan seekor kambing. Hadis riwayat Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Seterusnya, kita akan melihat pula pendapat daripada salaf dan keseriusan mereka untuk menghadap sutrah. Yang ini ada 3 asar. Apa makna asar? Asar ini secara umumnya, al-asaru ma jaa an ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sahabati aw tabi'in aw tabi'in aw man dunahum. Ta'rif asar ni ada banyak. Tapi umumnya asar ni adalah segala kata-kata, ucapan yang datang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ucapan para sahabat, tabi'in ataupun generasi selepas mereka. Itu kita panggil asar. Baik, pertama asar daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, ada 2. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha kailan yamurru syaitanu amamahu. Jika kamu semayang, hendaklah menghadap sutrah dan mendekatinya agar syaitan tidak lalu di hadapanmu. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Yang kedua daripada Nafi', maula kepada Ibnu Umar. Maula ni dia bekas pekerja lah, ataupun bekas khadam. Ibnu Umar katanya, kana Ibnu Umar idza lam yajid sabilan ila sariyatin min sawaril masjid qala li walini dhahraka. Ibnu Umar kalau tak jumpa tiang masjid untuk dijadikan sutrah, maka dia akan beritahu kepada saya, pusing belakang, punggung ala ke saya, awak jadi sutrah. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Bila kita sebut perkataan Ibnu Umar, ni don't play. Anak kepada Umar Al-Khattab, dan orang gelarkan Ibnu Umar ni potostate Nabi. Dia segala pelakuan Nabi dia tiru. Lepas tu kalau dia buat sesuatu, orang kata ini mesti ditengok Nabi buat. Ini Ibnu Umar punya kehebatan dia. Nanti saya akan terangkan, bolehkah kita suruh isteri kita jadi sutrah, ni saya akan terangkan, mana ada sempat masa sekarang. Asar yang kedua, asar Qurrah bin Iyas bersama Umar Al-Khattab. Ra'ani Umar wa ana usalli bainas tuwanataini fa akhadha bi qafai fa adnani ila sutratin fa qala salli ilaiha. Dahulu Umar melihat aku semayang di antara 2 tiang. Dia kemudian menarik bahu aku dan mendekatkanku kepada sutrah dan berkata, semayanglah dengan menghadap dia. Ini riwayat Bukhari
dengan Fathul Bari secara mu'allaq dalam bentuk aktif dan oleh Ibnu Abi Syaibah. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, tindakan Umar menarik Qurrah ini tadi supaya solatnya menghadap betul kepada sutrah. Dan athar yang ketiga daripada Ibn Mas'ud katanya, arba'un minal jafai fa dzakara minha an yusalli rajulu ila ghairi sutrati. Ada 4 perkara yang menunjukkan perbuatan yang sia-sia. Antara yang disebut oleh baginda adalah seorang yang salat dengan tidak menghadap sutrah. Ini huraian para ulama ada disebutkan di sini. Ini saya tak uraikan sebab kita nak syarah dengan cara yang mudah sikit. Umumnya muslimin muslimat sekalian, sutrah ini ada dibahaskan di dalam kitab-kitab fiqh. Dalam kitab fiqh manhaji misalnya ada bab perkara-perkara sunat berkaitan dengan sembahyang dan antaranya adalah sutrah. Sutrah ini bahasa mudah maknanya sekatan. Kita buat satu sekatan, tanda pemisah antara kita dengan orang yang lalu lalang. Ini secara umum. Boleh apa saja benda, dinding, tiang, tongkat, hatta yang kita hamparkan sejadah itu sutrah. Itu tujuan dia adalah pembatas. Hingga kan kalau dah tak ada langsung benda-benda, ada juga setengah pendapat walaupun lemah, boleh je buat satu garisan pun jadilah, tapi lemah sikitlah pendapat ini. Sebagaimana kata Ibnu Umar dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi, disebutkan Nabi kalau semayang raya misalnya, dia akan pacakkan tombak pendek, harbah, pacakkan tombak, dan itu amalan Nabi kita. Apa hukum sebenarnya meletakkan penghadang ataupun sutrah ini? Para ulama berbeza pendapat. Ni kata boleh rujuk dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, Tamal Muminnah dan banyak lagi. Pertama, ada setengah ulama antaranya Ibnu Hazm dan juga Asy-Syaukani mengatakan wajib. Kenapa wajib? Saya ingat tuan-tuan puan-puan pun bila dengar perbahasan hadis, kena buat ni perasaan kita. Jadi ada setengah ulama meletakkan wajib, meletakkan sesuatu untuk nak mengabarkan kita tengah sembahyang. Tetapi yang lebih popular adalah sunat ataupun sunnah secara mutlak. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat daripada Imam Malik. Tapi ada juga ulama mengatakan sunat kalau kita bimbang ada orang lalu. Ini pendapat dalam Malikiyah dan juga Hanafiyah. Hanafi dengan Maliki. Dan saya ingat perempuan pun selesa gunakan fahaman sebegitu. Kita letak sebab kita khawatir ada orang tak kerti bahasa. Kita tak nak bagi orang lalu. Dan ada juga pendapat dalam Hambali, sunat bagi imam. Makna makmum tidak perlu. Dan sunat untuk munfarid. Siapa munfarid? Orang yang semayang seorang. Contoh biasanya masuk masjid, semayang tahiyatul masjid. Kita pun letak sutra sebab kita semayang seorang. Berjemaah tidak perlu. Kecuali imam dia kena letakkan. Sebab dia khawatir ada orang tak kerti bahasa lalu juga. Ini pendapat dalam mazhab Hambali. Apakah benda-benda yang boleh dijadikan sebagai sutra ini? Banyak. Pertama, kalau berdasarkan hadis yang kita bacakan dalam buku kita tadi, pertama sekali adalah anak panah. Ini tak payahlah semangat sungguh sangat cari anak panah dalam bonek. Ni cerita Nabi, apa yang Nabi gunakan dulu. Sutratur rajuli fi salati as-sahmu wa idza shalla ahadukum falyastatir bisahmin. Sutrah ketika semayang adalah anak panah. Jika seorang di antara kamu semayang, hendaklah jadikan anak panahnya itu sebagai sutrah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi bukan sekadar letak, orang tak faham, pacak kan. Orang tengok pun serun. Wow, itu ya. Yang kedua, yang boleh dijadikan sutra, haiwan tunggangan. Ulang balik, haiwan tunggangan. Bukan haiwan peliharaan. Oyen tak boleh. Oyen tak boleh, kiki tak boleh, tak boleh. Comel ke apa tak boleh buat.
Hadis pada Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatahu wa huwa yusalli ilaiha. Nabi pernah, kata sahabat, menghadap haiwan tunggangan ketika sembahyang. Hadis Bukhari dan Muslim. Namun kata para ulama, haiwan tunggangan yang nak dijadikan sutrah itu hendaklah diikat terlebih dahulu dan tidak boleh haiwan itu membuatkan orang yang solat terkena najis. Maknanya haiwan tunggangan pun kena pilih juga haiwan yang reti bahasa. Haiwan tak reti bahasa, jangan. Buat punah sembahyang kita saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh dijadikan sebagai sutrah adalah tiang. Masjid kita ada banyak tiang. Masjid Nabawi banyak tiang. Masjidil Haram banyak tiang. Masjid tak ada tiang, rugi. Sebab masjid kita tiang banyak, sebab kita jemaah tak banyak. Jadi kalau jemaah tak ramai, tiang pun banyak, okeylah gantikan jemaah. Jadi adalah mujuk hati juga. Tengok orang tak ramai, satu sah je, tak apalah tiang banyak, okeylah. Janji ramai. Jadi tiang masjid boleh dijadikan sutrah. Kata Yazid bin Abi Ubaid, kuntu ata ma'a Salamata bin Aqwa fal yusalli 'indal ustunati allati 'indal mushaf faqultu ya Aba Muslim araka tataharra salata 'inda hadhihi al-ustunah qal fa inni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra salata 'indaha. Kata Yazid, aku pernah tanya Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dia sembahyang belakang tiang. Aku tanya, wahai Abu Muslim, aku tengok mu sembahyang belakang tiang. Apa hal? Kata Salamah bin Aqwa, aku pernah menengok Nabi sembahyang di belakang tiang. Hadis Bukhari dan Muslim. Tiang pun boleh. Yang keempat yang boleh dijadikan sutrah adalah pokok. Pokok, pohon, pokok. Kata Ali bin Abi Talib, laqad ra'aituna lailata badrin wa ma fina insanun ila na'iman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yusalli ila sajaratin wa yad'u hatta asbaha. Pada malam perang Badar, tidak ada seorang pun kami yang tidak tidur. Semua orang tidur, nak berehat sebab esok nak perang. Kecuali aku dan Nabi. Dan aku tengok Nabi sembahyang menjadi kat sebuah sebatang pokok. Dan Nabi berdoa sampai pagi. Nabi qiyamul lail. Orang lain tidur dah. Dia sembahyang dan dijadikan pokok sebagai penghalang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima yang boleh dijadikan sutrah adalah tongkat yang berdiri, bukan letak, yang dicacakkan. Masalah kita ini sembahyang dalam masjid, tongkat nak berdiri macam mana? Ini tongkat zaman dulu sembahyang musafir tepi jalan atas tanah. Jadi kalau kita sekarang ni tongkat yang 4 kaki tu, walking stick, quad kin itu. Besok OKU umur 80 ke atas dia ada tongkat 4 kaki tu. Itu berdiri terus tegak je tongkat itu, tak ada masalah. Ataupun sekarang ni orang pakai walker, ada tongkat yang untuk nak latih berjalan itu, untuk fisio. Oh, itu cantik lah letak. Kalau langgar juga dia orang tak tahu, memang buta agak lah. Sebesar alam dah letak di situ. Tak di situ. Tripod kamera ni saya ingat pun lawa. Jadikan, jangan buat live pula. Buat live. Rupa dia letak dia buat live sembahyang. Jadi tongkat boleh. Kata Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana kharaja yaumal Eid amara bil harbati. Hadis yang kita bacakan tadi, kata Ibnu Umar, Nabi bila sembahyang hari raya dia akan pacakkan sebatang tombak pendek yang dikiaskan juga dengan tongkat. Apa lagi yang boleh dijadikan sebagai sutrah? Dinding. Cari dinding. Kata Sahal bin Sa'id, kana baina musalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarru syati. Biasanya di antara tempat Nabi sembahyang dengan dinding ada jarak yang cukup untuk seekor kambing lalu. Hadis Bukhari. Yang ketujuh yang kita boleh jadikan sutrah adalah manusia. Boleh. Suruh anak. Boleh. Ni kalau sembahyang kat luar negara lah.
Kadang kita pergi Disneyland, pergi tempat peranginan, dia bukan semua tempat ada musalla, ada tempat menyediakan tempat semayang. Kalau pergi Tokyo, pergi mana, kadang semayang kat parking lot je. Mana nak mencari masjid dengan jam dengan apa, susah. Ada tapi jenis selit-selit celah bangunan, lorong-lorong. Kita nak jumpa, mana nak jumpanya. Ada kadang ambil air semayang, cari parking lot mana-mana depan supermarket, kan banyak luas parking semayang situ je. Tapi kan takut orang lalu pula. Sutrah tak ada, apa tak ada. Letak beg kan hilang. Suruh anak boleh, tak ada masalah. Agama ni mudah sangat. Jangan tak semayang je. Maka kiahnya kalau benda yang tingginya sekitar 2/3 hasta pun sah dijadikan sutrah, maka bersutrah dengan yang lebih tinggi daripada itu sudah pastilah lagi bagus, lagilah dibenarkan. Jumhur ulama menyatakan boleh menjadikan manusia sebagai sutrah, tetapi ada detail, ada perinciannya. Sebagai contoh, mazhab Hambali secara mutlak mengatakan no problem, awak nak menggunakan manusia sebagai sutrah. Tetapi kalau mazhab Hanafi dengan Maliki mengatakan boleh bersutrah dengan punggung. Maksudnya punggung dia menghadap kita. Jadi bahasa mudahnya begini. Bersutrah dengan manusia boleh, jangan menghadap. Apa sebab? Kalau menghadap, asyik ketawa daripada mula sampai habis. Kita semayang, dia pandang aku pandang dia. Dia pula tergelak tengok kita baca Fatihah siap-siap mulut. Dia menahan gelak. Main dengan anak kita. Budak betul budak ni. Banyak dengan auta. Dia duduk gelak kita. Kita gelak tengok muka dia. Jadi bersutrah secara hadapan tak boleh. Bersutrah dengan orang tidur tak boleh. Bersutrah dengan orang tidur. Cari angle lain. Apa sebab? Ni bukan tak boleh berdosa. Tak. Percayalah tak khusyuk. Dia tidur. Kita semayang. Kalau tidur jenis orang macam dalam drama Melayu, tak apa, jenis dia je tidur. Ini tidur dia prok-prak-prok-praknya lagi. Berdengkur saya ceritalah. Ada jenis prok-prak-prok-prak tidur. Kau nak Allah buruknya lah. Waktu siang lawa sangat. Malam tidur prom-prak tidur. Kita jadi tak khusyuk. Dan ada juga pendapat mengatakan bersutrah menghadap wanita tak dibolehkan. Atas faktor khusyuk lah. Hatta isteri sendiri pun. Sebenarnya bukan wanita saja. Manusia kalau menghadap. Mana nak khusyuk semayang kita. Dia punya pandang tu sindir gaya mata dia ternyindir. Apa semayang apa begitu. Habis Fatihah terus rukuk. Budak ni sekarang. Kita tengok dia macam, mengatakan aku budak ni. Lepas itu kalau manusia, khususnya kalau wanita, pendapat dalam sebagian ulama, boleh tapi biar dia berpusing. Macam mazhab Hanafi dan juga Maliki, boleh. Wanita yang dipusingkan menjadi sutrah pada kita. Wanita ni, wanita yang sah dengan kita lah. Ini saya kira common sense. Takkanlah tuan-tuan nak semayang cari orang perempuan atau mana-mana. Dek, meja, jap. Ya pakcik, ada apa? Tolong jadi sutrah. Tak boleh. Itu memang tak khusyuk lalu semayang. Tak kena. Ya ini isteri kita, anak perempuan kita, adik perempuan kita, kakak kita, anak beranak belaka, tak ada hal lah. Tetapi ada juga setengah pendapat yang mengatakan haram. Ini sebab takut yalah orang lelaki-lelaki payah nak basuh banyak makan pelik-pelik ini, dia tak kira korang asal benti je, dia gerang sokmo. Jadi itu tak payah. Ringkasnya boleh bersutrah kepada manusia selama mana orang itu tidak menyebabkan solat kita teralih ataupun tersibuk fikiran kita dek kerana kemunculan dia. Dan jangan letak cucu lah jadi sutrah. Pun tak khusyuk juga. Berdoa ya. Kan dia panjatnya kita kan. Letak cucu. Kita sujud. Sedar duduk atas tengkok dah. Sutrah apa begini. Yang ini common sense. Tapi takkanlah tak ada benda lalu nak letak. Takkan sampai nak letak orang. Mungkin ianya berlaku dalam suasana kita di overseas lah biasa ya.
Dan ada benda-benda yang tak boleh dijadikan sutrah. Pertama sekali kata ulama ni yang popular lah. Nombor satu, garisan. Garisan tidak boleh dijadikan sebagai sutrah. Walaupun hadisnya ada, tapi hadisnya lemah. Lemah kerana chain of narratornya ada dua orang di dalam periwayat hadis itu yang majhul, yang kita tak tahu background dia ni. Dia ni siapa? Ini kalau nak terangkan agak teknikal perkara ini. Namun jumhur ulama mengatakan bahawa boleh bersutrah dengan garisan kalau kita tidak jumpa apa-apa benda langsung yang berketinggian 2/3 hasta ataupun 1 hasta ataupun lebih. Dan para ulama Syafi'iyah lebih mengutamakan menggunakan sejadah ataupun alas daripada sekadar buat garisan. Jadi kalau orang tanya, boleh garisan? Boleh, tapi sejadah lebih afdal. Sebab pada sejadah pun dia tidak tinggi, tetapi orang tahu ini pembatas, you jangan pijak benda ini. Yang kedua yang kita tak boleh jadikan sebagai sutra, Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Kata Syekh Abdullah Al-Faqih, telah berkata penulis Al-Mudawwanah, tidak baik orang yang semayang menjadikan mushaf sebagai kiblat. Dia kemuliaan dia lain. Dia at par kemuliaannya, maka bukan itu fungsi dia. Yang ketiga, tidak boleh dijadikan sutra segala benda yang menyerupai penyembahan berhala ataupun boleh membangkitkan fitnah. Contoh, batu besar buatkan sebagai sutra. Fitnah dia orang so. Singgah tepi jalan semayang, ada batu besar kat Kuala Sentul ke, kat Jara ke, mana ke, semayang. Niat kita nak buat sutra, tapi orang ambil gambar, sembah batu dah. Sembah batu dah ustaz ni. Jadi fitnah, dilarang. Ataupun meletakkan patung Superman, hak cucu punya, susunkan patung Ultraman tu banyak-banyak, semayang. Orang ambil gambar, inilah tok dengan cucu sama belaka. Tengok, sembah pula lah Superman. Kita tengah sujud pada anak patung cucu, kayaknya orang akan jadi fitnah. Dan yang keempat, kata ulama, segala benda yang boleh membuatkan semayang tidak khusyuk, tidak boleh dijadikan sebagai sutrah. Inna fis salati la syughlan. Sebab semayang itu adalah kesibukan. Jangan buat benda-benda yang boleh merosakkan kekhusyukan kamu. Jadi cara letak sutra, ini ukurannya. Ni tuan-tuan kena ingat ya. Cara yang afdal untuk meletakkan sekatan adalah berhampiran tempat sujud. Mana kita nak sujud, situ kita letak. Mana kalau sujud, ngam-ngamlah pada benda ini. Supaya orang tak boleh lalu, bukan tak boleh lalu langsung. Mana tuan-tuan bila tengok orang pasang sutra, keras situlah. Sudah. Letih macam ni, satu barisan pakai sutra. Kita nak ke tandas, sudah. Tak, dia tak boleh lalu in between antara sutra dengan orang semayang. Luar daripada itu tak ada masalah. Dia yang kita buat roadblock pun orang yang laluan antara kita dengan penghalang kita je. Kalau beyond daripada sutra, tak payah buat roadblock lah. Itu memang laluan public. Baik itu antara tempat yang bagus adalah cari dinding. Cari dinding itu yang terbaik sekali. Maka cara yang afdal letak di tempat kita nak sujud. Kana baina musalli Rasulillah wa bainal jidari mamaru syatin. Jarak antara tempat sujud Nabi dengan sutra adalah seluas laluan kambing. Dan jarak nak letak sutra ini, kata Imam An-Nawawi dalam mazhab Asy-Syafi'i, jarak antara kita dengan sutra jangan melebihi 3 hasta. 1 hasta sini ke sini. Jadi puan-puan, tuan-tuan, hatta nak melintas depan orang semayang pun, ada setengah orang terlalu sensitif. Dia semayang sunat lepas semayang isyak. Dia tak bagi orang lalu langsung depan dia. Boleh lalu dengan jarak tidak melebihi 3 hasta. Jadi kita kira daripada kaki dia 1, 2, 3. Lepas pada 3 boleh melintas. Dan dia tak boleh marah kita. Apa sebab melintas? Takkan nak tunggu awak habis semayang, aku nak pergi ke belakang. Boleh. Jangan masuk dalam border dia saja. Tapi kalau dia letak sutrah, itu dia punya border dia. Ini untuk kita nak saling
bertolak ansur lah, supaya orang kadang tak boleh bagi lalu langsung. Ini tidak benar, boleh lalu lebih daripada 3 hasta. Kerana satu tu berkala 45 cm kali 3 sajalah. Jadi itulah sedikit sebanyak perbicaraan kita tentang sutrah pada pagi ini. InsyaAllah kesempatan akan datang kita akan bahaskan satu tajuk yang saya ingat pun agak menarik juga. Jarang-jarang kita mengamalkan sunnah itu. Muka surat 36, solat dengan memakai selipar ataupun kasut. Ini teori saja, jangan pakai kasut pula minggu depan. Ini kita akan terangkan bagaimanakah dia punya SOP dia. Jadi moga-moga untuk sunnah yang hari ini, sunnah memakai sutra, moga-moga dapatlah kita amalkan. Ini the forgotten sunnah. Sunnah yang memang dah jarang-jarang orang buat. Jadi lepas ni nak semayang, letaklah sesuatu untuk menjadi penanda ini wilayah saya. Sunat hukumnya ya. Sekadar itu pertemuan kita pada pagi ini. Pada malam ni kuliah mingguan saya tak dapat diadakan kerana kita nak memberi laluan. Ini kita nak mewawarkan kepada seluruh muslim dan muslimat. Mesti mau datang malam ini. Malam ni kita nak mencari berkat. Apa sebab malam ni kami di Masjid Negeri akan buat satu festival ataupun haflah. Kita panggil Maulid Berzanji. Malam ni kita mengundang 4 orang qari. Ni qari jago-jago semualah. Datuk Haji Ahmad Faizul, kita sebut jemput Ustaz Muhammad Izan Idris, kita jemput Ustaz Zul Hashimi, kita jemput Ustaz Fazli Ishaq. Mereka akan membaca pada malam ini kitab Berzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim. Jadi tuan-tuan puan-puan duduk belakang, tak ada kerja, Allah tu je lah kerja. Daripada mula sampai habis, Allah, 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 Allah. Seronok dengar puji-pujian pada Nabi. Dan kita bukan berzanji saja, ada pentausiah. Kita jemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Safri daripada Muazzam Shah. Dia akan terangkan sejarah berzanji, apa benda yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk rebut peluang ini. Malam ini lepas maghrib di Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan. Ambil peluang, ni jarang-jarang dapat diadakan. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan doa, moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatik wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau rezeki kami masih di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha ini, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah pada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Selamat bersutrah.